Saya ingin mengucapkan kongsi pacai kepada semua penonton Nona. And ingat, kena tutup di rumah tiam-tiam. Jangan pergi mana-mana. Jaga SOP and pakai face mask selalu, okay? Ingat. Bye. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Iman Troy. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina pada tahun ini. Jadi harapan saya adalah semoga kita sihat selalu, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Jadi yang paling penting adalah semoga kita dapat tempuh dugaan COVID-19 ini dengan hati yang cekal dan tabah. Hai, Assalamualaikum everyone. It's me Naim Daniel. So, Naim nak ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada anda yang menyambutnya. Semoga sentiasa selamat dan kekal sihat. And yeah, wish you guys all the best. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton Siti Nona? Semoga semuanya baik-baik sahaja. Bagi masyarakat Tionghoa, tidak terlambat lagi untuk Mira dan seluruh kru produksi Nona mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Bagi tahun lembu emas ini, semoga memberi kebaikan kepada seluruh masyarakat amnya. Istimewa episod minggu ini, meskipun kita banyak menghabiskan masa di rumah, namun tidak salah jika mempunyai ruang waktu untuk melakukan perkara-perkara yang menarik. Bagi mereka yang kerja, teruskan dengan komitmen yang sedia ada. Kreatif dengan menghasilkan lukisan pada cermin, aktiviti menarik yang boleh dilakukan bersama-sama seisi keluarga di rumah. Asalkan kita have fun dan seni itu akan menjadi satu benda yang bermakna. Air tangan dengan resepi berkhasiat, muffin telur sebagai hidangan sarapan pagi bersama olahan dan cita rasa yang berbeza. Muffin ni boleh buat untuk dinner juga sebab dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada everything complete inside dia. Amalkan gaya hidup yang sihat, makan sihat, otak cergas. Aku dan diriku, apakah perkongsian Datuk Profesor Dr. Muhaya? Apa kata kita renungkan dan refleksi diri kita dan lakukan transformasi diri. Meluangkan masa melakukan aktiviti yang sihat secara tidak langsung dapat meningkatkan kreativiti kita. Seperti gadis Nona minggu ini, melukis lukisan seni di cermin bukan saja menjadi hobinya, malah dapat menjana pendapatan sampingan. Syakina Zahra menjadikan hobi ini boleh dilakukan di rumah dan menggunakan modal yang kecil. Lebih istimewa apabila aktiviti ini dapat mengurangkan stres ketika berada di rumah. Tidak memerlukan modal yang besar, hanya menggunakan bahan kitar semula yang sedia ada seperti cermin lama dapat menghasilkan kreativiti seni yang cantik dan menarik. Hai, saya Syakina Zahra dari yunoya.co. Hari ini saya nak tunjukkan pada para penonton semua seni cermin yang boleh kita buat sama-sama di rumah. Selain itu, seni cermin ini juga boleh dijadikan sebagai income tambahan. Bermula sekadar hobi, Syakina tidak menyangka kebolehannya di dalam seni lukisan membuka ruang untuk dia menjalankan perniagaan kecilnya sendiri. Bahan-bahan atau alatan yang diperlukan untuk membuat seni cermin ini adalah cermin, berus cat, acrylic paint dan varnish. Untuk pilihan colour, saya tak ada penetapan. Semuanya berdasarkan permintaan customer. Contohnya kalau customer nak pastel, saya akan buat colour pastel. Kalau nak colour terang, then saya akan buat colour terang. Colour yang sesuai untuk mirror art. Okay, personally, kalau saya tengok cermin, saya nak tengok confidence, saya nak tengok power, saya nak tengok benda-benda yang positif. So, macam tu juga seni cermin saya terapkan konsep power, confident, benda yang positif. So, saya punya konsep seni berdasarkan pemandangan, flora dan fauna dan juga figura feminism. Okey, jom kita mulakan. Langkah pertama untuk membuat seni cermin ini adalah kita kena ada desain dia. Kepada para penonton yang tercari-carikan desain atau idea untuk dijadikan rujukan untuk seni cermin kita ini, para penonton boleh membuat carian di Pinterest. Langkah kedua untuk kita membuat seni cermin kita ini adalah kita akan membuat lapisan pertama dengan menggunakan
cat berwarna putih. Membuat lapisan pertama menggunakan cat berwarna putih berfungsi sebagai lukisan kita nanti tak nampak permukaan cermin dan nampak kemas. Setelah selesai membuat langkah pertama, kita akan biarkan dia kering dan kita akan mulakan dengan langkah ketiga iaitu mewarna. Setiap lukisan cermin mengambil masa 3 hingga 5 hari untuk disiapkan mengikut rekaan yang dipilih oleh pelanggan. Setelah lukisan dah kering, kita akan teruskan dengan langkah keempat iaitu varnishing. Mirror art painting ni kita boleh jadi salah satu aktiviti bersama keluarga sebab semua boleh buat. Kreativiti ni tak mengira usia, tak ada salahnya dan tak ada betulnya. So asalkan kita have fun dan seni tu akan menjadi satu benda yang bermakna. Nestle Letter Grow sebagai jenama Grow Happy akan berkongsi tips dan aktiviti untuk anda sekeluarga. Barulah Grow Happy. Tips inspirasi Grow Happy hari ini, jom baca dan bersembang. Sebelum tidur, bacakan buku cerita dan biarkan si manja banyak bertanya. Bila pandai bertanya, maksudnya mereka sudah faham dan pandai berimajinasi. Bersembang merupakan cara si manja bersosial. Bila si manja ceria, ibu bapa pasti bahagia. Berikan si manja anda Nestle Letter Grow yang mengandungi probiotik Albuterol untuk keselesaan perut si manja. Apa khabar semua? Nama saya Ashraf Nasir. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina. Kongsi facai kepada semua yang menyambut dan take care, jaga diri pada musim perayaan pada tahun ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Cheryl Syazwani. Cheryl ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambutnya. Semoga pada tahun baru ini kita diberikan kesihatan yang baik dan kebahagiaan bersama orang tersayang. Happy Chinese New Year! Hai, apa khabar kawan-kawan sekalian? Nama saya Sean Lee. Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina. 新年快乐，万事如意，年年有余。身体健康 kepada semua warga negara Malaysia. Stay home, stay safe. Hai semua, Winnie nak ucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kaum yang menyambut perayaan ini. Walaupun tahun ini sambutan kita tak seperti tahun lepas, tapi Winnie harap sangat yang semua dapat meluangkan masa dengan keluarga masing-masing. Yang duduk berjauhan tu, jangan risau. Teknologi kan ada. Kita kena jaga kita dan sentiasa ikut SOP, okey? Stay safe semua. Nona, Nona, kongsi kongsi ni. Nona, Nona, kongsi kongsi ni. Air tangan membawa resepi mudah untuk hidangan minuman petang. Muffin telur bukan saja enak, malah juga berkhasiat. Jom sama-sama kita pelajari resepi ini. Assalamualaikum. Hai para penonton, berjumpa lagi minggu ini. Hari ini saya nak share lagi satu resepi yang sangat senang, egg muffin. Mudah sangat dia punya bahan-bahan. Egg muffin ni sangat berkhasiat, ada protein, ada sayur. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah 6 biji telur, daun parsley. Kalau tak ada daun parsley, nak tukar daun bawang ke daun sup pun boleh. Ini tomato. Saya tak bagi sukatan tertentu sebab yang ni lebih kepada agak-agak. Ini kita letak sedikit ke kacang. Ini melon seeds, pumpkin seeds. Garam Himalayan, mixed herbs dan 2 keping roti wholemeal. Kalau kita nak sihat pakai roti wholemeal lah. Kalau rasa nak pakai roti lain pun terpulang pada anda semua. Okey? So, kalaulah kat dalam peti ais tu ada leftovers, macam ada sate semalam tak makan, saya bagi idea. Campak je dalam ni. Jangan membazir. Bazir tu amalan syaitan. Okey? So, jom kita start. Senang je. Ambil telur ni, kita masukkan. Kita masukkan daun parsley tadi. Daun bawang pun boleh. Daun kucai pun boleh. Daun pandan janganlah. Tomato tadi. Kita kacau dulu.
ala-ala macam kita buat roti telur tu, tapi kita macam Englishkan dia. Kalau kat rumah kita ada chicken stock yang kita dah buat, yang tak ada MSG, kita nak letak bagi naikkan flavor dia, boleh juga. Kalau rasa tekak tu tekak tekak orang Penang, nak letak rempah kari sikit, nalar ke kan. Okey, so kita letak garam sikit. Garam ni pun saya agak-agak je. Pink salt ni very salty ya, jaga sikit nak letak. Letak sikit je. Kalau dah letak chicken stock tu, ni tak payah letak dah. Mixed herbs ni memang bagi dia punya rasa terangkat, so you have to letak. Alright. So, dah siap. Kalau kita rasa nak pedas, nak letak cili padi pun tak apa. Alright. So, ini saya pakai bekas macam ni, aluminium foil macam ni. Kalau kita nak buat kecil-kecil untuk anak-anak, boleh buat yang kecil-kecil tu pun okey. Senang, biting size macam tu. Kalau rasa nak buat macam nak letak dalam ni pun boleh. Nanti kita tunjuk, ada yang saya dah buat kecil-kecil. So yang ni untuk anak yang kecil-kecil ramai kan, letak sekali macam tu, masuk oven sekali, zap, siap. So untuk mudahkan saya tuang, saya transfer kat sini lah ya. So kita ambil telur ni, saya cakap simple sangat. Kita ambil roti ni, just letak macam ni. Kan, macam makan dekat macam ni, kalau dekat kafe mahal-mahal ni dah berapa belas ringgit dah. Okey, just tuang je atas ni, perlahan-lahan. Macam tadi saya cakap, kalau ada lebih-lebihan semalam ni tak habis sate ke, ayam goreng ke, just cari, letak atas tu. Nampak lagi macam wow. Nanti lepas kita keluar pada oven tu kan, dia macam roasted macam tu, very nice. Okay, so untuk yang ni saya letakkan melon seeds. So yang ni kita bakar pada suhu 180 dalam 15 minit cukup dah. Kalau kat rumah tak ada, kalau ada air fryer, kalau malas nak buka oven, air fryer pun boleh. Air fryer pun sama, 170, 180 dalam 15 minit, 10 minit macam tu dah boleh. Okey. So kita bakar dulu. Jeng jeng. Okey. Yang ni dah siap. Okey. Egg muffin ni boleh buat untuk dinner juga sebab dia ada karbohidrat, dia ada protein, dia ada everything complete inside dia. So, kalau korang nak buat dinner, saya suggestkan letaklah satu kat sini, letak sayur sikit kat sini, letak dipping sauce kat sini. Wah, nampak macam hotel 5 bintang. So yang ini Helia dah buat yang kecil-kecil, petit punya. So, sesuai lah untuk budak-budak. Bapa dengan mak, anak yang berapa orang ni? 5 orang. Makan yang ni. Mak bapak makan yang ni. Amalkan gaya hidup yang sihat. Makan sihat, otak cergas. Okay? So, selamat berhujung minggu semua. Jumpa lagi next time. Bye. Mestilah ada sesi merasa kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Hidangan sarapan pagi atau minum petang dengan cita rasa baru. Resepi yang sihat untuk dinikmati seisi keluarga. Hai semua, hai. Saya Jasmine Suraya Chin dan saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua yang menyambut Tahun Baru Cina untuk tahun ini. So for this year, harapan Jasmine adalah supaya kita sihat selalu, semoga panjang umur dan juga murah rezeki. Kongsi-kongsi, Sinan Kuai-le, Nian Nian You Yi. Happy Chinese New Year to my friends and family. Kongsi Fashai. Hai, saya Kimi Kimo. Saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina
Stay safe dan happy-happy selalu. 恭喜发财，新年好! I would like to wish all Malaysians a very happy Chinese New Year, good health, peace and prosperity. We are in the midst of a pandemic. Stay safe everyone. 恭喜恭喜! Kecantikan dan kesihatan perlulah selari agar hidup lebih seimbang. Rutin kecantikan diri bukan sahaja dapat menelahkan keseran wajah tetapi juga seluruh anggota tubuh badan. Nak cantik, banyak perkara perlu dititik beratkan selain aura yang positif dan minda yang sihat. Bak kata pepatah, beauty is pain. Jom kita saksikan segmen ini. Adakah bintik hitam anda masih jelas kelihatan walaupun selepas mencuba pelbagai produk? Adakah rawatan laser wajib untuk mengurangkan bintik hitam? Biar kami menjawab segala persoalan anda. Masalah bintik hitam sering membelenggu ramai wanita dan kebanyakan produk yang mereka gunakan tidak begitu berkesan untuk mengurangkannya. Jadi, hari ini kita nak tahu selain daripada rawatan laser, adakah pilihan lain untuk mengatasi masalah bintik hitam? Jom kita dapatkan nasihat pakar daripada Encik Loh. Pertama sekali, anda harus menggunakan krim pelindung matahari ketika berada di luar. Dan pastikan produk penjagaan wajah yang anda gunakan mengandungi bahan-bahan efektif yang telah melalui kajian saintifik dan terbukti secara klinikal untuk mengurangkan bintik hitam. Bahan efektif apa tu? Ada satu inovasi terbaru yang dinamakan Thiamidol. Thiamidol terbukti secara klinikal mampu meresap jauh ke dalam kulit untuk mengurangkan bintik hitam. Dan Eucerin Ultra White Spotless mengandungi Thiamidol, bahan yang telah dipatenkan oleh Eucerin. Baiklah, sekarang saya ingin menjemput seorang pengguna sebenar Eucerin Ultra White Spotless, Peli. Peli merupakan seorang guru piano dan telah lama dibelenggu masalah bintik hitam. Dipersilakan Peli. Wah, nampaknya bintik-bintik hitam di muka Peli dah berkurangan. Boleh tak kongsikan bersama kami pengalaman Peli menggunakan Eucerin Ultra White Spotless? Selepas 4 minggu menggunakan Eucerin Ultra White Spotless, bintik-bintik hitam di muka saya ternyata berkurangan. Macam tak percaya. Tak perlulah rawatan laser lagi. Saya gembira sangat sebab akhirnya saya dah jumpa satu produk yang telah mengubah hidup saya. Terima kasih Eucerin. Eucerin Ultra White Spotless dengan Thiamidol memberikan 10 kali kuasa pencerahan bintik hitam tanpa rawatan laser. Wajah cerah berseri dalam 4 minggu. Daripada Eucerin. Bersama Datuk Profesor Dr. Muhammad Muhammad sekali lagi dengan sebuah kisah menarik untuk renungan bersama. Aku dan diriku, bagaimana untuk menyayangi diri kita. Anugerah hidup yang luar biasa adalah apabila cinta hadir dalam sebuah keluarga yang bahagia. Gemar bercerita dengan ilmu-ilmu yang begitu dekat di hati masyarakat. Segmen Nur bersama Datuk Profesor Dr. Muhammad Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya dalam segmen Nur. Tajuk minggu ini ialah Aku dan Diriku. Para wanita sekalian, saya nak tanya, you sayang tak diri kita sendiri? Kita kupas topik sebentar lagi. Para penonton sekalian, saya nak tanya sekali lagi. Apakah kita menyayangi diri kita sebagai wanita? Nak tahu tak macam mana kita sayang atau tidak diri kita? Cuba pergi kepada cermin, tarik nafas dan lihat dalam mata kita. Kalau kita rasa payah untuk melihat dan senyum dan menyayangi diri kita, bererti ada sebahagian daripada diri kita yang kita tidak sayang. Dan apakah gejalanya? Kita payah sayang diri kita, kita payah sayang orang, orang pun payah sayang kita. Dan jika ditakdirkan kita sudah berumah tangga, maka kita akan jadi isteri yang payah menyayangi suami. Maka kalau formula kehidupan yang kita faham iaitu ada, beri, dapat. Maka kalau kita tidak beri kasih sayang pada suami, maka suami pun tidak beri kasih sayang pada kita. Kenapa? Sebab kita tidak ada kasih sayang itu. Kita hanya boleh beri pada orang apa ada dalam jiwa kita.
Jadi kalau kita nak tahu hidup kita ini macam mana, kita lihat sekeliling kita. Suami kita, keluarga kita, anak kita, majikan kita, itu cermin apa kita telah beri. Dan itulah yang ada dalam diri kita. Bererti apabila kita merasakan dunia luar kita ini bahagia, bererti kita bahagia di dalam. Dan jika sesuatu yang di luar tidak seperti yang kita inginkan, hentikan daripada cuba mengubah suasana ataupun merungut. Sebaliknya, lihat dalam diri. Apabila kita mengubah hati kita menjadi bersih, menyayangi diri, maka otomatis fikiran kita akan positif. Maka emosi kita penuh dengan jiwa penyayang, tindakan penuh sayang. Maka itulah kita akan dapat kesihatan, ketenangan, kebahagiaan dan kekayaan. Apa kata kita renungkan dan refleksi diri kita dan lakukan transformasi diri. Apakah tips untuk kita jadi bahagia dan membahagiakan? Yang pertama, sayang diri kita, hargai diri kita, maafkan diri kita. Maka kita akan lakukan yang sama pada semua orang. Apa akan jadi kalau kita sayang semua orang, maafkan semua orang dan hargai semua orang? Itu yang kita akan dapat. Okey? So, hari-hari sebelum tidur, kita minta maaf pada pasangan kita atau semua orang dan juga maafkan semua orang, doakan semua orang apa yang kita mahu untuk diri kita tanpa mereka tahu. Insya-Allah malaikat mendoakan kita dan bayangkan betapa indahnya hidup kita dunia dan akhirat. Semoga perkongsian tadi memberi manfaat dan masuk dalam jiwa anda. Anda hayati, nikmati dan ubah kehidupan. Apabila kita menjadi orang lebih baik, insya-Allah hidup akan jadi lebih baik. Bertemu lagi dalam segmen Nur di dalam episod lain. 안녕하세요. This is Brittany from Seoul, South Korea, and I'm here to wish all my friends and family back in Malaysia Happy Chinese New Year. And I wish all of you stay safe and stay healthy in 2021. And wish you all the best and have a great time. 新年快乐 and 恭喜发财. Hai, saya Amir Masdi. Saya nak ucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Happy Chinese New Year. Kongsi Facai kepada semua rakyat Malaysia yang berbangsa Cina. Enjoy your Chinese New Year, enjoy your celebration. I know we cannot celebrate like how we used to before, but stay safe and jaga SOP and make sure you guys always stay clean and stay safe, everyone. Happy Chinese New Year. Hai guys, saya Syahid Syafi'i. Saya nak ucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia yang menyambutnya. Stay safe, stay healthy. Yang penting, kita jaga kita, okay? Hi guys, I'm Sharma Iliana. I would like to wish Happy Chinese New Year to those who are celebrating and don't forget to stay safe, okay? Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua sanak saudara yang berada di Kelang, Selangor dan seluruh rakyat Malaysia. Kongsi Facai, kita jaga kita. Apakah yang menarik di dalam sana sini? Tentunya kisah tular menjadi perhatian ramai. Saksikan rangkuman istimewa minggu ini. Paparan kisah-kisah menarik yang tular di platform media sosial bukan hanya medium yang sekadar memberi hiburan tetapi juga berkongsi maklumat dan aktiviti bermanfaat untuk dilakukan seisi keluarga. Already got a fish on?
Manis. Ini baru manis. Hello, it's me. Duduk di rumah bukan saja dapat tertumpu pada diri kita, malah dapat juga tertumpu kepada seluruh anggota keluarga. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dilakukan bersama dan mewujudkan suasana yang positif berada di dalam rumah. Bagaimana untuk kita menjadi lebih kreatif berada di rumah? Bagaimana untuk mengajar anak-anak supaya tidak bosan berada di rumah? Saksikan perkongsian menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila datang musim PKP ni, maka ramailah mak ayah yang mengadu stres, terutamanya yang kena duduk kat rumah kerana mereka perlu banyak main peranan dalam satu masa. Nak kena siapkan kerja yang bos bagi, nak kena asuh anak, nak kemas rumah, nak mendobi, nak masak, semua tu. Dan stres mak ayah tersebut berpindah ke anak. Sejujurnya saya, walaupun dah bertahun-tahun work from home, saya masih merasakan bahawa work from home itu susah, but it's possible to do, insyaAllah. Apa yang penting adalah cara bagaimana kita nak urus emosi dan kesihatan mental kita, insyaAllah. Yang penting adalah yang pertama, dapatkan kerjasama dengan pasangan. Lagi-lagi kalau tak ada pembantu rumah, kita jangan biarkan hanya satu pihak saja yang terbeban. Nanti seorang tu je penat, seorang tu je yang cepat marah. Dan yang kedua adalah pantau penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Memang kita rasa bahawa gadget dan TV ni adalah satu penyelamat untuk kita boleh fokus bekerja. Tapi kalau kita tak pantau, anak akan mengalami pelbagai masalah seperti sensory lock atau imbalance sensory, menjadikan fokus anak tu akan makin merosot. Jadi susah nak belajar, akan jadi lebih degil lagi, kuat meragam dan asyik nak tantrum. Malah apa yang lebih menakutkan, data daripada Malaysian Against Pornography menunjukkan bahawa akses laman web lucah di Malaysia sahaja meningkat mendadak pada waktu PKP ni. Dan yang kita takutkan adalah anak-anak kita, sebab MAP ni sendiri dah buat survey bahawa lebih 50% daripada kanak-kanak di sekolah 10 tahun dan ke atas mengalami ketagihan pornografi. Dan kerana itu kita kena buat yang nombor 3 ni lah. Nombor 3 ni sebab kita tak nak anak tu banyak gadget dan TV. Jadi kita kena tahan hati, kena let go, izinkan anak sepakkan sedikit rumah. Jangan sebab kita nak rumah sentiasa cantik, sentiasa kemas sampai kita kongkong keperluan anak untuk anak berkreatif dan bermain. Okey? Sediakan satu ruang, kecil pun tak apa, untuk anak tu bermain, bersepah dan berkreatif. Nanti bila dah nak petang-petang sikit, kita ajarlah anak tu kemas kan. Okey, yang keempat adalah keluar rumah. PKP ni ramai yang mengalami defisit vitamin D. Jadi kita kena keluar untuk dapatkan cahaya matahari dan dapatkan vitamin D itulah, sumber vitamin D tu. Cahaya matahari tu sendiri membantu penghasilan serotonin dalam badan. Tak cukup serotonin ni lah yang buat kita cepat bad mood dan asyik marah. Dan yang kelima, jaga pemakanan, kurangkan makanan terproses, sausage, nugget, kentang, semua tu. Banyakkan makan kacang, ikan, sayur dan buah-buahan. Itu pun antara punca kestabilan emosi kita dan anak-anak. Dan yang keenam, senyum. Bila kita rasa macam nak stres je, senyum. Tak boleh senyum, gigit jari. Sebab bila kita senyum, otak akan dapat signal untuk keluarkan hormon gembira. Yang ketujuh adalah cukupkan tangki emosi anak. Anak tu bangun pagi, terus kita peluk, cium, layankan sekejap. Okey, bila tangki emosi mereka penuh, tak adalah mereka ni asyik meragam dan merengek sepanjang hari sampai kita tak boleh kerja kan. Kadang-kadang kita dah peluk cium anak tu bukan untuk anak je, tapi untuk kita juga, sebab kita nak dapatkan hormon oksitosin. Di mana hormon oksitosin itulah yang akan membantu membunuh hormon stres. Yang ke-8 ialah lower your expectation. Jangan expect kita buat kerja tak ada gangguan. Jangan expect rumah kita sentiasa bersih. Expectation tinggi inilah yang membuatkan kita mudah kecewa dan mudah marah. Okay? Relax and expect imperfection.
Dan yang ke-9 ialah kita listkan. Kita buat list, tak dah semua penuh dalam kepala kan. Dan yang ke-10 adalah kita jaga urusan kita dengan Allah. InsyaAllah bila kita jaga urusan kita dengan Allah, Allah akan jaga urusan kita dengan baik. Okey, baiklah, itu sahaja tips yang boleh saya berikan. Pokoknya di sini adalah kita cuba balance. It's okay sometimes kita lupakan rules. Bila penat kita rehat, it's okay. Ada masanya memang kita perlu berhenti untuk push diri kita. Kena tahu limit kita kat mana. Agar rasa nak meletus, peluk diri, cakap terima kasih dan reward dengan take a break sebentar. Sometimes self-care is how you take your power back. Berehat sebentar bukan petanda kita lemah, tapi ia diperlukan untuk kita recharge diri sebelum kita mampu bangkit semula. Body have changed. I can't see, you know. Untuk homework pendidikan seni, semua pelajar buat satu poster berkaitan dengan COVID-19. Dan saya nak semua pelajar buat satu karangan tentang kesan-kesan COVID-19. Saya nak semua pelajar hafal doa untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Yang itulah kes baru COVID-19 bagi Malaysia. Okey, pertama, carikan kebarangkalian bagi peristiwa. Buat satu surat kiriman tidak rasmi kepada sahabat yang sedang kuarantin akibat COVID-19. Labelkan negeri dalam peta Malaysia yang kena PKP pada 22 Januari 2021. Semua pelajar buat hipotesis tentang virus COVID-19 ni. COVID! Jangan cukup! Selaku petugas barisan hadapan, Dr. Amanda ingin berkongsi nasihat tentang penjagaan kesihatan diri dan juga keluarga. COVID-19 adalah sesuatu yang perlu dipandang serius oleh semua lapisan masyarakat. Duduk di rumah, jaga SOP dan #KitaJagaKita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Nama saya Dr. Amanda binti Ali. Saya merupakan petugas klinik kesihatan yang kini berkhidmat sebagai tim bantuan di unit COVID Pejabat Kesihatan Daerah. Cabaran yang paling utama sekarang ni adalah lebih kepada cabaran mental, ya, kerana seperti kita tahu kita manusia ni adalah social animals. Kita dah biasa bergaul di luar kan, interaksi itu sangat-sangat penting bagi membantu perkembangan sosial yang baik. Jadi pada waktu ni kita kena jaga positivity of our minds dengan cara keluar, ya, keluar ambil angin, bukan maksud keluar merayau-rayau, tidak, tetapi brisk walking di luar. Dan juga kalau kita berasa tekanan emosi, kita peluk orang-orang yang kita sayang, ya. Setiap kali kita peluk orang yang kita sayang dekat rumah, insya-Allah kita akan berasa lebih happy. And then besides that, kita juga perlu menjaga pemakanan kita di rumah, ya. Kalau boleh waktu-waktu sekarang ni jagalah makanlah makanan yang sihat, ya, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ya. Kalau boleh ambil vitamin C supplements, that will be good as well untuk menjaga imuniti badan. Pada saya, negativity ni sentiasa akan datang sebab hidup ni sendiri adalah satu cabaran kan. So for me, life goes on no matter what. It's just a matter of time sebenarnya sebelum benda-benda negatif ni hilang kan. Kita boleh berasa sedih, kita boleh merasa murung. Berikan ruang kepada diri kita untuk berasa sedih dan murung, tapi hanya untuk 1 ataupun 2 hari. Dan kemudian pick up diri kita balik dan terus mereka hadapan. Okay, so cara nak pakai mask. So lipatan yang menghala ke bawah tu bahagian depan.
lipatan yang mengalir ke atas bahagian belakang. Letak mask macam ni, letak atas muka, tolak macam ni, tarik, tutup mulut dengan hidung, tekan dekat bahagian atas ni betul-betul. Kan dah comel macam ni. Lagi satu doktor nak pesan, kalau boleh lah kan, janganlah pakai mask macam ni. Dan jangan pakai mask macam ni. Okay, it's not a fashion statement. Kalau kita buat COVID punya swab, doktor akan swab dekat hidung dan juga dekat mulut. Betul tak? Sebab virus COVID tu suka duduk dekat hidung dengan dekat mulut. Jadinya, tutuplah hidung dengan mulut tu. Macam ni. Barulah berbaloi pakai mask. Okey, cara buang mask pula. Dah cuci tangan Tarik ni. Ni bahagian luar kan? Lipatkan. Buat macam ni. Ambil 2 jalur ni. Lipat. Cuma buang. Okey. Tangan cuci lagi sekali. Okey, nasihat saya Dr. Amanda kepada semua penonton Nona ialah COVID ni satu benda yang telah mencabar satu dunia, ya, daripada segi ekonomi, daripada segi kesihatan mental, semualah. Banyak sangat doktor pun tak boleh nak cakap. Jadi kepada doktor, kita sebagai kaum wanita, ya, menjadi tunggak keluarga, haruslah menjaga sama-samalah semua ahli keluarga. Tengok-tengokkanlah mereka, jagalah kesihatan mental dan emosi mereka, ya. InsyaAllah kita boleh mengharungi fasa COVID ni bersama. Salam semua, saya kawan dari Berhati. Walaupun saya tidak dapat balik kampung tahun ini, saya berharap agar kita dapat mengekalkan tradisi di rumah. Pakailah baju raya Cina. Give all your family members a call. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina sebagai satu bangsa Malaysia bersama-sama. Kongsi-kongsi! Hai, saya Angel dari Dala dan saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year. 恭喜发财，万事如意. Dan jangan lupa untuk stay safe. Hai guys, saya Shasha dari Dala dan saya ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina and 恭喜发财. Hai semua, saya Tabby dari Dala. Saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year. 恭喜发财. And also, jangan lupa stay safe. Hai guys, saya Sebronzo dari Dala dan saya ingin mengucapkan Happy Chinese New Year, 恭喜发财 kepada semua yang menyambut. Remember guys, untuk stay safe dan juga jaga SOP. Bye! Sejam bersama kami, semoga segala paparan yang kami kongsikan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terus jaga kebersihan, jaga kesihatan, jangan keluar rumah jika tidak mempunyai urusan penting dan paling penting patuh segala arahan yang telah ditetapkan. Teruskan layari laman Facebook atau Instagram kami TV3 Nona dan jika anda mempunyai sebarang komen, pendapat ataupun idea, bolehlah emailkan kepada kami di nonatv3@gmail.com. Kongsi Facai, saya Mira Filzah. Assalamualaikum. Sri Kandi masa kini yang bekerja ya juga ibu.